Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, di hujung video ni awak akan dapat menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan sistem hidrolik dengan menggunakan prinsip Pascal. Baik, bila awak jumpa sahaja perkataan sistem hidrolik ni, maksudnya dia adalah satu sistem yang menggunakan cecair untuk dia memindahkan tekanan. So, sistem hidrolik ni awak terus kaitkan kepada prinsip Pascal. So, apa prinsip Pascal katakan? Prinsip Pascal akan mengatakan bahawa tekanan yang berada dalam satu benda air tertutup itu akan dipindahkan secara seragam pada semua arah. Okey, jadi sistem hidrolik ni biasanya beginilah. Awak akan ada dua bahagian. Bahagian yang pertama awak ada omboh kecil, lepas tu bahagian yang kedua ni awak akan ada omboh yang besar. Baik, jadi awak akan ada omboh di sini. Omboh ni adalah sesuatu yang boleh bergerak, dan di bawah omboh itu awak akan ada ni, bahagian kanan pun ada omboh. Bahagian bawah omboh tersebut akan dipenuhi dengan sesuatu bendalir, ya. Dia akan dipenuhi dengan bendalir. Bawah ni ada bendalir. Jadi ada bendalir bawah ni. So bendalir ini akan digunakan oleh sistem tersebut untuk dia memindahkan suatu kuantiti yang dipanggil sebagai tekanan. Jadi maksudnya di sini awak akan mengenakan tekanan P1 contohnya, dan selepas itu awak akan ada tekanan yang terhasil pada omboh yang kedua. So bila awak tekan bahagian satu ni, maksudnya tekanan dia akan pindah masuk sehingga ke omboh yang kedua. Awak akan ada P2 di situlah. Okey. Jadi maksudnya di sini dia nyatakan bahawa daya input bertindak pada omboh dengan luas mukaan 0.5 cm pada mukaan dengan luas 0.5 cm persegi. Hitungkan daya output yang terhasil pada omboh dengan luas mukaan 6.4 cm persegi. So maksudnya begini Jadi maksudnya dekat sini dia ada luas omboh yang pertama ini bersamaan dengan 0.5 cm persegi dia punya A. Okey, lepas tu dia punya daya yang bertindak di situ, kita ada F1 bersamaan dengan 4 Newton. Baik, lepas itu kita ada hitungkan daya output hasil pada omboh dengan luas permukaan 6.4. Daya output tu daya yang terhasil lah. So daya terhasil ni biasanya kita akan tengok kepada omboh yang kedua inilah. So apa yang kita boleh buat di sini? So kita tahu dia punya luas. So luas dia akan bersamaan dengan 6.4 cm persegi. Baik, saya tulis dahulu dia punya maklumat yang ada di situ. Okey, jadi maksudnya F1 adalah daya yang bertindak pada omboh yang pertama, iaitu 4 Newton. Lepas itu saya ada daya yang bertindak pada omboh yang kedua, itu yang saya nak cari, yang terhasil lah. Lepas itu saya ada luas omboh yang pertama ni adalah 0.5 cm persegi. So saya boleh tulis sebagai A1 sama dengan 0.5 cm persegi. Dan kemudian saya ada hitungkan daya output yang terhasil pada omboh dengan luas muka 6.4 cm persegi. Itu adalah luas omboh yang kedua. A2 sama dengan 6.4 cm persegi. Baik, seperti yang saya dah terangkan tadi, prinsip Pascal ni dia akan katakan bahawa tekanan dalam bendalir, ini bendalir tertutup namanya, yang kuning ni bendalir tertutup. Nah, ni dipenuhi dengan bendalir semua ni lah. Ni kalau saya nak habis tulis nanti sampai malam pun tak habis nanti ni dia memenuhi semua ruang lah sepatutnya di sini baik, jadi kita namakan ini sebagai satu bendalir yang tertutup. Okey, jadi maksudnya tekanan itu akan dipindahkan secara seragam pada semua arah. Seragam tu maksudnya samalah. Jadi apa yang kita boleh buat relation dia di sini, maksudnya tekanan pada omboh pertama P1 akan sama dengan tekanan pada omboh yang kedua. Jadi tekanan dia sama tekanan dia sama. Tapi dia akan ada perbezaan daripada daya. Jadi maksudnya ini yang awak kena perhatikan, ini yang awak kena grab betul-betul. Dalam satu sistem hidrolik itu tekanan dia sama, tapi dia punya daya tu mungkin berbeza sebab luas dia pun berbeza juga. So kalau kita tengok formula untuk tekanan sebelum ini, kita ada P1 Jadi formula untuk tekanan P adalah bersamaan dengan tekanan sama dengan luas bahagi dengan luas, tekanan adalah
daya bahagi dengan luas permukaan. So, dekat sini kita ada P1 sama dengan P2. Maksudnya P1 ni dia adalah F1 per A1. Manakala P2 pula adalah F2 per A2. Di sini. Kita dapat. Baik. So, ini adalah relation yang kita dah dapat. So, kita ada nilai di sini. So, kita just boleh substitutekan dalam nilai tersebut. F1 sama dengan 4 Newton. A1 kita dah tahu iaitu 0.5 cm persegi. Dan kemudian F2 yang saya nak cari F2. So, saya biarkan saja. Lepas tu kita ada A2. A2 sama dengan 6.4 cm persegi. So, kalau di sini sebenarnya apa yang saya boleh buat adalah saya boleh cancel lah. Ini kan cm persegi. Lepas tu saya akan gunakan kalkulator untuk saya selesaikan persamaan inilah. So, ini saya susun balik 6.4 darab dengan 4 Newton bahagi dengan 0.5. So, tak perlu tunjuk tera kat sini. Walaupun awak setera Einstein, awak gunakan sahaja kemudahan. Jangan kufur nikmat. Baik, jadi maksudnya di sini kita ada, so kita nak cari F2 sama dengan apa ni? 6.4 darab dengan 4 Newton bahagi dengan 0.5 sahaja. Okey, saya dapat 51.2 Newton. So itulah jawapan dia. Baik, jadi kita perhatikan di sini berapa tadi? 51.2 Newton. 51.2 Newton. Okey, perhatikan betul-betul lah dekat sini. Dia punya perbezaan itulah sebenarnya. Begini. Jadi F2 ni bersamaan dengan, kalau perhatikan F2 ni bersamaan dengan 51.2 Newton. F2 sama dengan 51.2 Newton. F1 sama dengan 4 Newton. Dan di situ boleh nampak lah sebenarnya macam ni. Maksudnya awak apply daya yang kecil saja dekat F1. Maksudnya dia boleh menghasilkan daya yang besar sebanyak 51.2 Newton dekat omboh yang kedua ini. Jadi daya dia berbeza tetapi dia punya tekanan dia adalah sama. Menurut prinsip Pascal, tekanan dia sama. Tapi daya dia boleh jadi berbeza. Kerana dia punya luas itu pun sebenarnya adalah berbeza. Itu point dia lah. Itu yang awak kena cuba untuk grab 100% di sinilah. Baik, saya rasa itu sahaja yang saya dapat explain. Okay, saya harap awak boleh faham. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya lagi lah. Sekian, terima kasih.